kena. Nak cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung kuliah kita muka surat 1. Fitrah manusia perlu kepada agama. Menurut fitrah, fitrah ni semula jadilah. Fitrah semula jadi manusia ni memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah, yakni agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa yang berdasarkan kepada tauhid. Jadi agama Islam ni disebut dalam Quran, Allah Ta'ala perintah manusia, bukan manusia perintah. Allah Ta'ala perintah manusia ani'budullah, supaya menyembah Allah. Jadi Allah yang mencipta manusia, jadi kita kena sembah Allah Ta'ala. Karena ada kepada Allah Ta'ala itu syurga dan neraka. Jadi Allah Ta'ala ni tak rugi. Yang rugi adalah manusia sendiri yang tak beriman kepada. Kalau sekiranya semua manusia atas muka bumi ini taat kepada Allah, semua taat, tak ada seorang pun yang derhaka pada Allah, maka tidak sedikit pun menaikkan martabat Allah Ta'ala. Bermaksud Allah Ta'ala cipta manusia ni, Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat, tidak mengambil faedah, maslahah dalam kejadian manusia. Allah Ta'ala tahu ni. Kalau semua manusia ni derhaka pada Allah, maka tidak sedikit pun mengurangkan martabat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu ni. Allah Ta'ala cipta manusia adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tempat-tempat kita, negeri yang kekal abadi adalah akhirat. Kat dunia ni hanya negeri yang sementara, tempat yang sementara. Habis sangat, Nabi kata a'mar ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad di akhir-akhir zaman ni antara 60 tahun hingga 70 tahun. Lepas tu dia mati. Ada tak siapa-siapa yang tak mati? Tak ada, semua kena mati. Sama ada dia mau ke tak mau, dia tetap kena mati. Kaya putera mana ke, harta banyak, pangkat besar, kena mati. Dalam Quran kata kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, pasti akan menghadapi hari kematian. Kafa bil mauti wa'idha, Nabi kata cukuplah kematian itu memberi kesedaran, memberi keinsafan kepada manusia itu sendiri. Sebab tu Nabi suruh kita apabila berlakunya kematian, suruh pergi tengok, pergi ziarah kubur, macam mana orang memasukkan jenazah dalam kubur itu. Kita tengok supaya kita mengambil pengajaran, keinsafan. Bukan pergi tengok duk sembang. Sembang sampai hilang pun tak habis, sampai mati pun tak habis sembang. Kat surau pun sembang, kat masjid pun sembang, duk tengok orang baca khutbah pun ada setengah
duk main handphone dan sebagainya. Tak habis zaman ni. Sampai kubur pun dia sama. Bab apa? Bab keduniaan. Orang pergi kubur, orang senyap, tengok jenazah masuk. Nah, kita kena insaf. Aku satu hari nanti macam ni lah orang husung aku. Tengok. Ada satu golongan bukan yang tertentu kan, bukan kata majoriti lah, hanya sedikit saja apabila pergi ke kubur mengambil satu sudut, 2-3 orang duk sembang bab keduniaan. Tujuan Nabi kata apa? Zurul kubura, ziarahlah kamu kubur. Tuzakirul akhirah, sebab apabila kita ziarah kubur itu tuzakirul akhirah, boleh mengingatkan kematian. Wa tuzahidu fid dunya, dan menyebabkan kita zuhud dalam kehidupan dunia ni. Aksiru, Nabi kata perbanyakkanlah. Aksiru, perbanyakkanlah. Zikra, meningati. Meningati hazmin lazat, yang mengurangkan kesedapan. Apa dia? Mati. Apabila kita pergi ziarah kubur, kita ingat kematian, maka kesedapan dunia itu, kelazatan dunia itu, dia kurang. Sebab itu Nabi suruh kita ziarah kubur. Nabi ajak kita dalam satu hadis, kita baca doa ni setiap hari 21 kali. 21 kali doa. Siapa-siapa yang beramal dengan doa ni, baca setiap hari 21 kali, lepas dia mati nanti, Allah Ta'ala tak tanya dah nikmat yang dia guna atas muka bumi ni sebanyak mana yang umur dia hidup. Kalau dia hidup 60 tahun, 60 tahun Allah Ta'ala tak tanya dah nikmat selepas kematian nanti. Doa dia pendek. Nabi kata apa? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Pendek, tak ada sampai rumah, ingat dah. Rumah tentu atas tu lah. Tingkat berapa? Tingkat 5. Tak ada sampai tingkat 5, ingat dah. Tingkat 12 lagi tinggi, lagi pelan ingat dah. Kalau tak silap, tak ada naik tangga, ingat dah. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Apa maksud dia? Ya Allah, berkatilah bagi aku ketika hendak mati. Ketika kita nazak nak mati itu, iblis dia menyamar sebagai ibu dan ayah kita. Iblis kata, iblis yang menyamar sebagai ibu dan ayah. Hai anakku, tak percaya ke ni mak kamu ni ayah kamu? Apabila orang tu tidak akidah, tidak ada akidah, tak bisa dengar tentang Dajjal dan sebagainya, maka dia akan terpengaruh dengan syaitan yang menyamar sebagai ibu dan ayah kita. Ya Allah, berkatilah aku ketika hendak mati, wa fi ma ba'dal maut, dan ketika selepas kematian. Kita minta tolong kepada Allah. Jangan kita berasa bangga, aku ni ahli surau, ahli masjid 5 waktu, aku orang soleh, aku rajin baca Quran. Nak dengan amalan aku ni, aku boleh jawab semua. Jadi yang nak tolong kita ni adalah Allah Ta'ala. Amalan tu syarat saja. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh juga. Sebab tu janganlah kita hanya bersandar kepada amalan semata-mata. Kita kena yakin dan bersandar kepada anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi dalam Quran kata, Allah Ta'ala suruh kita, apa dia? Ni abudullah, supaya kita menyembah Allah. Kita mentauhidkan Allah. Ni kita menyembah Allah ni. Bagaimana kita menyembah Allah? Dengan cara kita melakukan apa yang disuruh. Yang disuruh kita buat, yang ditegah kita tinggal. Itu bermakna kita menyembah Allah Ta'ala dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak sembah Allah Ta'ala ni, mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah ni, kita kena belajar bab agama.
Buat agama ni wajib. Ilmu tauhid wajib. Ilmu fiqh wajib. Ilmu tasawuf wajib. Dikatakan fardu ain. Apa dia fardu ain? Diwajibkan setiap individu tu. Macam solat Jumaat tu. Fardu ain tu. Kalau dia tak pergi, dia berdosa. Sebab fardu ain. Ain di atas setiap individu. Jadi 3 ilmu ni kita kena belajar untuk mengesahkan amalan kita. Sebab tu ulama kata adalah menjadi hukum haram kita belajar ilmu lain sebelum kita mahir 3 ilmu dalam Islam ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Duk belajar ilmu memasak, duk belajar ilmu fizik, duk belajar ilmu sains, duk belajar ilmu matematik, duk belajar ilmu bawa kereta, bawa kapal terbang. Duk belajar ilmu bagi. Ilmu macam-macam ilmu lah. Tapi hak 3 ilmu hak depan kita ni yang kita buat setiap hari setiap malam ni kita tak belajar. Ambil wuduk pun kadang-kadang betul, kadang tak betul. Semayang pun ikut orang. Jadi amalan Islam ni tak boleh kita diikut orang saja. Kita kena belajar. Kalau kita buat tanpa belajar, tak usah. Contoh kita masuk surau. Waktu Zuhur masuk ke berapa pun tak tahu. Jam tak ada. Kalender pun tak ada. Dia tak tahu Zuhur tu masuk ke berapa. Agak-agak 1 berapa minit? 7 minit. Agak-agak 1:07 minit. Dia main agak-agak dia. Dia main keyakinan dia sendiri. Tak apa bersandar kepada takwim, kepada matahari dan sebagainya. Agak-agak 1:07 minit dia pun semayang. Semayang. Elok bagi salam. Dia tanya kawan dia. Ustaz ni tak? Ni lafak masuk dia berapa ni? 1:07 minit. Betul ya tadi? Betul ya? Aku semayang tadi 1:07 minit. Maka tak sah semayang dia. Walaupun berbetulan waktu zuhur 1:07 minit. Sebab apa? Pada asalnya dia tak tahu masuk pukul berapa. Sebab syarat sah semayang mestilah dia mengetahui masuknya waktu semayang. Dengan mengenai takwim, matahari dan sebagainya. Ni pagi agak tiba-tiba betul. Tanya orang betul. Betul dah, betul tu. Tak boleh. Tu dia panggil tidak sah dia punya sembahyang dia. Wajtanibut taghut. Selepas kita menyembah Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan daripada sembahan yang lain daripada Allah. Kalau zaman dulu ni, zaman-zaman sebelum Nabi dan Rasul yang terputus, Nabi-Nabi dan Rasul dulu ni ada yang menyembah matahari, naik matahari, sembah matahari. Matahari jatuh, naik bulan, sembah bulan. Ada yang sembah pokok keramat, ada yang sembah manusia dan sebagainya. Jadi Islam datang kepada manusia ni untuk menyelamatkan manusia. Dengan dihantar kepada manusia nabi-nabi dan rasul. Diberikan kepada nabi tersebut kitab Al-Quranul Karim supaya dibaca, diamal dalam kehidupan kita. Jadi Quran ni bukan hanya setakat dibaca saja, bukan hanya setakat bertajwid taranum saja. Dia adalah Allah Ta'ala turun untuk kita ikut Quran tu. Segala kehidupan kita, ibadat kita, perkahwinan kita, muamalat jinayah, semua kena ikut Quran. Siapa yang ikut Quran, selamat dunia dan akhirat. Jadi tujuan Quran diturunkan untuk diamalkan. Bukan untuk dilagu-lagukan, diperlawankan, siapa sedap dan sebagainya. Bukan Quran diturunkan untuk kita simpan Quran hak beli elok-elok dan almari.
Umur aku Quran elok-elok simpan dalam almari. Ada lah 15 buah. Elok-elok semua. Tapi dia tak pernah baca langsung. Hanya bangga. Jadi kita simpan Quran dalam rumah. Kira beli Quran hak mahal-mahal. Simpan dalam rumah. Dalam almari. Tak baca. Jadi rahmat tak turun dalam rumah. Jadi rahmat nak turun dalam rumah kita. Rumah yang dibaca Quran. Kalau setakat hanya simpan macam tu ke. Kan? Di perpustakaan pun berlambak Quran disimpan. Di masjid pun banyak surau. Di surau pun banyak Quran. Dia simpan dalam almari. Elok-elok. Setahun-setahun tak berubah. Tengok Quran ni tak berubah pun. Duk macam tu. Tak ada orang pegang. Kadang-kadang orang nak pergi pegang, orang nak pergi ambil Quran tu dia berasa malu. Sebab tu setengah-setengah masjid surau dia tak bubuh Quran di depan-depan ni. Dia bubuh di sudut tepi, kiri, kanan, belakang supaya orang berasa tak malu. Kadang-kadang orang dia malu nak pergi depan. Saya kata lagi. Orang kita dia ikut sekali dia rajin tu. Rajin pergi Quran depan tu. Dia berasa malu. Kalau kita letak sudut tepi tu mungkin dia berasa kurang malu silah sebab orang tak nampak. Kalau kat depan ni nak pergi ambil malu. Saya pun rasa malu agak-agaknya kan. Jadi ada setengah masjid letak sebelah kiri dan kanan tak belakang supaya orang tak malu nak ambil benda-benda macam tu kan. Bacalah. Justru itu Allah menggesa orang-orang yang beriman menjadikan agama Islam pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang direstui dan diredai oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmil kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat biasanya kalau ayat kita baca dalam Quran, ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat tu dia panggil ayat madani. Ayat madani apa dia? Ayat yang diturun di Madinah Al-Munawwarah. Apa dia? Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukumnya. Maksud ayat ni Allah Ta'ala suruh orang beriman terima semua hukum hakam Allah dalam Quran tu. Bab ibadat, bab munakahat, bab muamalat, bab jinayat, semua 4 robak tu kena ikut Allah, ikut Quran. Tak boleh kita terima bab ibadat, bab munakahat, bab muamalat tetapi bab jinayah, bab hudud kita ta'zib tak terima, tolak, tak boleh. Tak boleh. Kita sebagai orang Islam tak boleh mempertikaikan Quran. Hukum hakam tak boleh pertikai, apatah lagi mengurangkan ayat Quran pun tak boleh. Kena terima semua Quran ni. Di sudut kalimah, di sudut bacaan, di sudut hukum hakam, kena terima hukum Allah. Sama ada mau ataupun tidak, tetap kita kena terima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam, ikut agama lain, tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Dia hidup, dia pegang, dia anut agama lain daripada agama Islam, tak diterima oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Yang Allah Ta'ala terima adalah agama Islam saja. Islam dengan maksud selamat. Aslama, yuslimu, islaman. Selamat. Orang yang menganut agama Islam, dia panggil Muslim. Itu beza. Apa orang sebut Islam? Orang sebut orang Islam, Muslim. Beza dia dari segi tasrif bahasa Arab. Islam tu adalah diri agama, diri hukum hakam tu, pegangan hidup kita.
apabila manusia tu dia masuk Islam, dia terima Islam, maka dia digelar Muslim. Orang yang menerima agama Allah, yang menerima hukum hakam Allah dipanggil Muslim. Dan ia orang yang mencari agama selain daripada agama Islam ni, pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Akhirat besok dia rugilah, masuk dalam neraka Allah khalidina fiha abada, yang kekal dalam neraka ni selama-lamanya. Orang yang masuk neraka dia ada iman sebesar zarah. Semasa dia hidup kat dunia ni, dia nama orang Islam, dia orang Islam, tapi dia buat dosa besar. Dia pakai sulap pendek, dia minum arak, dia main judi, semua hak Allah Ta'ala tegah, dia langgar habis. Cuma yang ada dekat dia apa dia? Beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Dan mengaku kenabian Rasul, kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang macam ni, akhirat besok dia akan singgah di satu tempat yang bernama neraka Jahanam. Sebab apa singgah? Sebab apa dia tak boleh masuk syurga? Sebab dia buat dosa besar, dia buat banyak kejahatan. Maka masuk dalam neraka Jahanam tu, dia akan diseksa mengikut qadar dosa dia. Dosa dia banyak mana, setakat tu dia seksa, tak dikurangkan. Tak dikurangkan dan tak dilebihkan. Pokoklah Allah Ta'ala seksa dia, jahat sangat seksa lebih sikit. Ataupun nak bagi diskaun, kurang seksa sikit, tetap macam tu. Tetap macam tu juga, tak kurang dan tak lebih. Itu mengikut keadilan Allah Ta'ala. Dah habis semua dosa dia kepada Allah. Akhir sekali orang ni lama dah masuk syurga, melihat Allah Ta'ala kekal dalam syurga selama-lamanya. Dia ni baru keluar daripada neraka Jahanam dalam keadaan rentung, hangus, hitam melegam. Sebab apa dia keluar? Sebab dia masih ada iman sebesar zarah. Dia tidak mensekutukan Allah, maka dia keluar daripada neraka Jahanam. Lepas tu dimandikan dalam sungai yang bernama Sungai Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maksudnya nak masuk syurga Allah ni kena elok-elok lah. Macam masuk masjid lah kan. Masuk masjid kena pakai yang elok-elok. Ni masuk masjid pakai sebab pendek. Mana boleh. Rumah Allah kena ada adab. Lepas dimandi dalam sungai Nahrul Hayah, maka akhir sekali baru dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Ada harapan lagi masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia ada iman sebesar zarah. Apabila semua ahli neraka Jahanam yang diseksa keluar daripada neraka, barulah neraka Jahanam tu dia Jahanam betul. Lepas dia Jahanam betul, maka neraka Jahanam tu Allah Ta'ala hapuskan, lenyapkan, tak ada penghuni dah. Sebab neraka Jahanam tu Allah Ta'ala cipta khusus kepada orang Islam yang buat dosa. Adapun Yahudi, Nasara, Kristian sebagainya, ada neraka yang tentu neraka Sa'ir, Lauzah, Utama. Itu neraka untuk orang yang lain daripada orang Islam. Kan? Maka Jahanam cipta khusus kepada orang Islam yang derhaka kepada Allah. Dah habis keluar neraka tu kosong, barulah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita selaku orang-orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memerlukan kepada agama yang sebenar. Apa dia? Agama Islam. Kerana manusia yang hidup dalam agama Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk faedah umat manusia seluruhnya. Kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik-baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu beriman kepada Allah. Jadi kerja umat Islam apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini kerja kita ni. Ini bukan kerja sebahagian orang Islam. Dia kata kerja ni kerja ustaz-ustaz saja, kerja tu guru dah. Tak, kerja semua orang Islam. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hak ni kerja dia. Kerja apa dia? Amar ma'ruf, suruh orang buat baik. Kan? Lepas tu nahi munkar, mencegah kemungkaran. Kita tengok munkar di mana-mana pun kena cegah. Kalau kita tak cegah, kita reda dengan munkar yang dia buat, kita share dosa dengan dia dan kita tanggung dosa dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Memanglah kita tak boleh tanggung dosa manusia. Dia buat dosa, dia tanggung. Tapi kalau dia buat dosa, kita tak tegak, kita tak larang, kita tak tegak dia. Kita pergi berkawan sekali, pergi minum kopi sekali, baik dengan dia sekali, maka dalam kitab kata kita pun tanggung dosa dia sebab kita merestui apa yang dia buat. Marra'a minkum munkaran, siapa-siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan. Sebab itulah hadis ni didatangkan dengan isim nakirah. Mungkaran, ada tanwin kat belakang, mungkaran, bukan al-munkar. Dia tak ada alif lam itu. Marra minkum mungkaran, maksud mungkaran isim nakirah, maksudnya umum, semua mungkar, bukan satu mungkar, dua mungkar, tiga mungkar, semua mungkar. Kalau lafaz tu kata mar'a minkum al-munkara, ada alif lam, maka dia jadi isim makrifah. Maksudnya satu maksiat saja, bukan banyak. Tapi dalam teks hadis itu didatangkan dengan isim nakirah yang bermaksud umum. Jadi siapa-siapa, man maksudnya umumlah semua. Kan? Lelaki, perempuan dan sebagainya melihat akan mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan ni, kalau ketika dia buat maksiat kita tengok, ubah dengan tangan. Macam mana dengan tangan? Secara kita faham zahir hadis ni, mungkin kita menampak dia. Mungkin kita pecahkan botol arak dia. Tapi ulama mentafsir maksud ubah dengan tangan tu apa dia? Iaitu dengan kuasa. Dengan kuasa. Siapa-siapa yang ada kuasa, autoriti ada kuasa, dia ubah muka dengan kuasa dia. Itu tafsir ulama. Jadi kita tak ada kuasa. Mungkin kalau kita pergi penampak dia penampak kita balik. Mungkin kita pergi menampak dia pergi mengadu dekat polis sebagainya, bercara pula sebab puan tampak dia. Sebab tu ulama mentafsir maksud dengan tu adalah pihak tertentu yang ada kuasa tertinggi ubah munkar. Fa illam yastati', kalau kita tak mampu ubah muka tu dengan tangan, sebab kita orang biasa kan, fal yughayyirhu bilisani, kita ubah dengan apa? Dengan lidah. Dengan lidah ni kita pergi ceramah, kita pergi nasihat dia, kita pergi kaunseling dia. Maka kalau kita buat macam tu, kita lepas hukum dia. Kita lepas hukum. Kita nasihat dah. Fa illam yastati', kalau tak mampu juga, dengan tangan tak mampu, dengan lidah pun tak mampu, fa bi qalbihi, ubah dengan hati. Ubah dengan hati ni pancat akhir sekali, pancat last sekali.
Dengan hati ni wazalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau orang tu buat maksiat, buat mungkar, buat benda-benda yang maksiat lah, maka kita yang selemah-lemah iman ni jangan pergi berkawan dengan dia. Jangan pergi duduk sekali dengan dia. Jangan pergi minum kopi dengan dia. Kita pulaukan dia. Kalau kita tak cakap dengan dia lebih 3 hari pun tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab dia buat maksiat. Kita boleh pulaukan dia. Minggu, 2 minggu, sebulan, tak berdosa. Itu bukan nama memunculkan silaturahim. Tak. Itu bab lain. Jadi kita pulau macam tu, maka dia pun lama-lama aku kawan tak ada ni. Siapa nak berkawan dengan aku? Lain-lain sekali dia berubah jadi baik. Itu cara dia. Ni kita pergi kawan sekali, kita pergi ingat aku kita nak dakwah dia. Satu dia dakwah kita. Dia dakwah kita. Kita hak sebelum ni duk main-main surau kan. Dia tengok, jumpa kita. Jumpa merata dah. Jadi tak kawan dah. Kita iman kita ni bukan ramai sangat kan. Nak pergi dakwah dia dakwah kita. Dia belanja kita mi goreng ke apa sama kan. Kita ikut dia pula lingkup lah ni. Agak-agak kan. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan jelas menyatakan bahawa kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, orang Islam, ialah selagi mereka tetap setia menjalankan 3 dasar Islam yang utama, iaitu menyuruh berbuat kebaikan. Kita ajak kawan-kawan kita yang dekat rumah dengan kita, jom pergi surau. Kita dakwah dia. Kalau kita dakwah dia ikut kita main kat surau, itu ada lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dapat cari orang. Kan? Lepas tu dan melarang daripada kejahatan. Kita larang dia jangan buat kejahatan, jangan pergi buat tempat tu, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam yang Allah Ta'ala turun kat manusia ni sesuai dekat manusia lah. Di segenap masa, zaman, tempat, semua sesuai. Islam adalah agama samawi, agama jenis langit, yang diturunkan dari langit, yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia, yang menseimbangkan jasmani dan rohani. Islam ni dia seimbang. Maksudnya dunia pun ambil, akhirat pun ambil. Bukan dunia saja. Contoh agama Kristian. Dia tak seimbang. Dia tumpukan hanya kehidupan maknawi akhirat. Dunia dia tak mau. Itu Kristian. Yahudi pula dia dunia semata-mata, dia tolak akhirat. Dia ambil satu sudut, tolak satu sudut lain. Tetapi Islam agama yang ambil dunia dan akhirat. Dan disebut dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini jambatan ke akhirat. Jadi dunia ni dia seperti mana kita tanam padi lah. Kita tanam padi, kita bubuh racun, kita bubuh jaga semua, jaga ayak, jaga semua, pergi tengok dan sebagainya. Maka deneklah padi yang elok, mengeluarkan hasil yang elok. Dunia macam tu juga. Kita main kat dunia ni, kita jaga agama Allah. Hak Allah Ta'ala perintah kita buat, hak larang kita tinggalkan. Ni dah pi tanam padi, pi tabak-tabak padi, lepas tu tak pi tengok langsung. Awak tak pi tengok, aku tawakal ala Allah. Baja tak boh, racun tak boh, apa tak boh. Orang ambil padi habis, dia pi tengok padi dia, nak lalang habis. Apa pun tak ada. Dunia macam tu juga. Kan? Main kat dunia ni,
kita kena ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti imankan antara jasmani dan rohani. Jadi jasmani kita ni kita tak pernah kurang. Hak makanan jasmani ni, tuan-tuan. Selepas subuh tak ada imam bagi salam, tak ada wiri habis, dia cabut keluar lah. Nak pergi mana? Aku nak pergi cari kuih kat kedai Sansian. Nak pergi cari roti canai kat Sansian. Pergi cari karipak apa nama bala. Kalau pergi lewat habis. Lepas subuh makan, pukul 10 makan, pukul 1 makan, lepas tak makan. Sekali lepas isyak makan pula. Kalau kau belah darat sana, kalau kita singgah ke hotel di mana? Apa dia minyak kau belah bawah tu? Rupanya pukul 3 pagi duk makan lagi kat bawah tu. Ini jangan berlaku pula. Jadi hak jasmani ni kita cukup jaga. Kita tak ada lapar. Dah lapar tuan? Tak ada lapar. Duk jamu. Hak tu yang mati cepat tu. Hak tu yang main sakit cepat. Sakit kejimanan kot. Sebab apa? Sebab makan selalu. Tak ada nak lapar. Kita makan ketika lapar. Itu sunnah dia. Dan berhenti sebelum kenyang. Kita tak lapar lagi makan. Lepas tu makan. Lagi tak kenyang tak berhenti. Betul tak? Tengok, betul tak? Betul. Dah. Tak mahu dia pun. Lagi tak kenyang tak berhenti. Tambah ikan pun dia akan 3 rasa apa. Kan? Jangan jumpa. Betul dulu Satu dia orang buka puasa. Sunnah dia makanlah kurma dulu. Makan kurma yang dah habis sembahyang. Agak-agak boleh buat dia. Siapa boleh buat iman tinggi lah. Memang iman dia tarah tinggi wali lah. Kita dah buat tak? Tak ada. Tengok ikan bakar lah. Tom yam depan mata. Campur dulu. Tapi kadang-kadang memang kena makan dulu. Sebab tadi dia tak khusyuk. Kalau kita tak makan, tadi kita pergi semayang. Tadi semayang tu dikira kaduk. Dia cepat sebab apa? Sebab tu banyak makan. Tadi semayang silap pula. Sebab tu ada orang dulu apabila dia ambil semayang, dia keluar daripada bilik ayah, tiba-tiba dia tengok isteri dia hidang makanan. Dia tengok. Kalau tak tengok tak apa. Tapi kita tengok hidangan makanan atas meja tu. Tadi kita semayang, kita gemai rupa makanan atas meja. Gemai depan mata. Betul tak? Betul tak? Gemai ayam ni duduk taman lah, lauk duduk taman lah ni. Boleh tengok. Lagi dia macam masyarakat. Kalau dia makan dulu, mungkin dia semayang, dia baca surah Sabbih. Takkan tak apa. Kalau tak makan lagi, mungkin dia baca surah Inna a'tainakal kautsar. Itu pun tak ada baca surah tu. Kalau dia ni tu awak tak? Aku lapar dah siap lepas tu. Sebab tu ada ulama orang dulu dia buat macam tu. Maka kata ulama disunatkan ulang semayang semula. Sebab apa disunatkan ulang? Sebab semayang pertama tu tak khusyuk. Sebab semayang ni dia punya matlamat dia, tujuan dia adalah khusyuk. Apa dia khusyuk? Ingat Allah, ingat akhirat. Ni kita ingat sana, ingat sini, tak khusyuk lah. Dia ternapi, dia berlawan dengan kehendak semayang tu. Sebab tu boleh tak khusyuk, kata ulama disunatkan semayang sekali lagi. Sebab tu apabila kita tengok masa tu panjang lagi, baru masuk apa nama Isya ke, kan, Isya panjang lah kan, ataupun Maghrib. Maghrib ni dia ada waktu yang terhad. Kalau Maghrib ni, kalau Isya tak apa, waktu dia panjang kan.
Kalau maghrib ni kita makan sikit dulu. Makan sikit dulu nak lepas gerak. Tapi dia tak dan tinggi habis juga noh, habis. Habis juga. Habis juga tak dan. Agak-agak boleh tak makan separuh, tinggal separuh. Betul tak? Tak boleh. Tak boleh. Kena makan berhabis dulu. Kan? Makan berhabis lepas tu pergi semayang, barulah khusyuk. Kan? Jadi Islam ni dia menseimbangkan jasmani dan rohani. Jasmani ni makan minum lah. Kesihatan kita jaga. Kita pergi senaman sana, senaman sini. Gunung Raya pun naik. Merata api, makanan semua jaga. Tapi rohani kita, dalaman kita tak jaga. Bermakna kita tak seimbang. Hanya kita memihak kepada dunia 80%, akhirat tinggal 10 saja. Apa dia? Hak rohani ni kita tak jaga. Quran tak baca, selawat tak buat, zikir tak ada. Apa pun tak ada, subuh pun lewat, ngaji pun tidak. Maka hak rohani ni, makanan rohani ni kita tak bagi banyak mana. Tak ada langsung. Maka dia tak seimbang. Jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Jadi dunia ni tuan-tuan, jangan kita ambil dunia jadi dunia. Kita ambil dunia tu jadi akhirat. Apa yang kita buat kat dunia ni adalah untuk akhirat. Kita cari makan, kita bekerja lah. Bekerja siang malam. Duit yang kita dapat tu untuk siapa? Untuk isteri, untuk anak. Maka Allah Ta'ala tambah lagi. Sebab tu hak kita cari ni, kita jangan kedekut nak bagi dekat anak isteri. Kalau kita kedekut, maka Allah Ta'ala sempitkan rezeki kita. Kalau kita pemurah dengan anak isteri, Allah Ta'ala akan tambah rezeki kita. Kita tak tahu siapa dia yang doa dekat kita ni siang malam. Antara doa-doa yang Allah Ta'ala mustajab ni, ada tiga orang. Yang pertama, ibu kita. Mustajab. Yang kedua, ayah kita. Yang tiga, isteri kita. Isteri kita bangun tengah malam, dia solat tahajud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah suami aku ni umur panjang. Kan? Tapi dia tak habang, nak kena habang kot. Tapi mungkin kena habang. Kalau suami yang susah nak bagi RM1 ni, isteri kena habang kat dia. Abang, saya setiap malam doa dekat abang supaya umur panjang. Kena habang supaya lembutkan hati dia. Umur panjang, luaskan rezeki. Kita heran awak, rezeki kita ni mudah dapat. Rupanya isteri kita berdoa untuk kita di malam-malam hari. Barulah Allah Ta'ala memudahkan rezeki kita. Sebab itulah ada satu perempuan sahabat, nama dia Hindu. Hindu ni lepas dia masuk Islam lah. Hindu yang mana dulu tu Mamah Hati Sena Hamzah kan. Itu dulu lain, sekarang lain kan. Lepas dia masuk Islam, lepas tu Hindu ni suami dia Abu Sufyan. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni orangnya baik, lemah lembut, taat pada Allah, cakap tak kasar. Nabi kata baguslah kan. Hindu kata memanglah bagus, hak tu baguslah, tapi hak segi lain tak bagus. Nabi tanya dia, segi mana? Segi RM1 dia kedekut. Ar-rajulun syarihun, dia kedekut. Nak bagi payah berkira kan. Kadang-kadang tu nak dapat RM1 tu sampai nak kena teriak, tak ada tu. Kena teriak baru dapat. Kena teriak baru dapat baju raya, baru dapat baju. Apa terus sangatlah kan. Maka kata Nabi dekat Hindu,
Kalau macam tu Abu Sufyan, suami kamu tu kedekut, Nabi kata Hindun, khuzi, ambillah harta suami kamu. Ma yakfiki, untuk mencukupkan diri kamu. Wa waladaki, dan anak-anak kamu, bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Kalau isteri dia basuh baju, tengok ada 3,000 dalam poket. Suami dia bidolok tak ada nak simpan. Sebab selalu lupa. Lupa tu ada manfaat. Ada manfaat. Maka isteri ni 3,000 ambil semua. Ni bukan fatwa. Ni fatwa zaman Nabi dulu ni. Sebab apa? Sebab kedekut. Dua makan ikan sebenung tiap-tiap hari mana boleh pergi. Yang dia keluar makan dengan kawan-kawan, belanja dengan dihongkori, dengan yang pemurah. Tapi dengan kita ikut, ambil semua untuk diri dia dan anak-anak dia. Tak salah dan tak berdosa. Sebab apa? Sebab suami itu hak dia. Tu hak isteri, yang kita kena bagi kepada dia. Islam tidak hanya menyuruh umatnya beramal untuk akhirat semata-mata. Duduk kat masjid surau, duduk berzikir siang malam. Orang ni pakat percaya kerja, dia duduk rumah, duduk kat surau berzikir. Yang anak kat rumah makanan tak ada, isteri nak makan pun tak ada. Jadi Islam tak suruh macam tu. Itu dia panggil golongan Jabariyah yang serah pada Allah. Kaya-kaya lah, miskin-miskin tak. Buat ibadat, kena ibadat. Sampai masa cari makan tak kerja. Nabi dalam Quran kata apa? Faiza qudiyatis salat. Apabila selesai sembahyang Jumaat, itu buat ibadat. Lepas sembahyang, lepas buat ibadat, di mana? Fantasilu fil ardh. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi, cari kerja. Orang Islam tak boleh duduk kat masjid, duduk ya. Tak bagi makan. Tak bagi sudah. Tak boleh. Kena suka kerja. Buat ibadat, lepas buat ibadat, keluar cari kerja dan sebagainya. Kita kena naikkan taraf kehidupan kita. Tak boleh tu macam tu. Hari ni lebih baik daripada hari esok. Hari kemarin. Dan esok pula lebih baik daripada hari ni. Dia ada tingkatan. Dia punya kehidupan kita ni. Dan usaha untuk hidup di dunia sahaja, malah selaku umat Islam adalah menseimbangkan tuntutan jasmani dan rohani. Hak jasmani pun kita bagi, hak rohani pun kita bagi. Bagi seimbang. Rajin solat, rajin buat solat sunat, rajin baca Quran, rajin selawat. Dia seimbang. Lepas tu pula makan dapati ke makan nak makan. Itu dia seimbang tu. Malah selaku iaitu selepas mengerjakan sembahyang hendaklah pula mencari kehidupan untuk hidup di dunia ini. Fa iza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Inna sa'yakum lasyatta, Quran kata. Sesungguhnya usaha kamu, kerja kamu ni bermacam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi DO, ada yang jadi macam-macam kerja. Ada yang pergi ke laut, ada yang buat rumah. Kerja kita macam-macam. Semua tu adalah kita menolong orang sesama sendiri. Kalau semua pakai pergi ke laut, semua pergi ke laut, siapa nak jual ikan pula? Siapa nak beli ikan? Jom semua pakai pergi ke laut. Siapa nak beli ikan? Siapa nak ngajak budak ni? Siapa nak buat rumah? Dia semua pakai pergi ke laut. Siapa semua pakai buat rumah? Siapa nak beli ikan pula? Jadi dia seimbang balik. Pergi ke laut pun ada, di guru pun ada,
DO pada kerja, macam-macam ada. Semua tu adalah konsep tolong-menolong antara satu sama lain. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam semua keadaan. Maksudnya tak mana kita ada, kita berada, kita kena ingat Allah. Maksudnya melaksanakan perintah Allah, iaitu sembahyang. No? Kita pergi mana pun, kita pergi pekan mana pun, kita nak balik, tiba-tiba orang azan maghrib. No. Lalu depan masjid, berhenti dulu, sembahyang dulu. Ni dah, tak apa, main kat rumah. Hantar, dah sampai rumah dah. Dah sampai dah. Agak tak dah sampai. Sampai tengah jalan, belah pokok. Tapi dua orang belah dia. Tak ada, dia sembahyang dulu. Selesai kita dengan Allah. Lepas tu nak pergi nak hampir kan. Kalau jadi lau apa ke. Kan? Selesai kita dengan Allah Ta'ala dulu. Gagah nak balik. Supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. No? Jadi kita buat semua ni supaya kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. La'allakum tuflihun. La'allakum ni maksudnya mudah-mudahan kamu berjaya. Bukan mudah-mudahan kalau manusia. Kalau cakapan manusia, mudah-mudahan berjaya lah. Tapi tak tahu lagi, kita berjaya. Mudah-mudahan naik pangkat, mungkin tak ada pangkat. Tapi mudah-mudahan kalam Allah Ta'ala ni dapat sungguh. Siapa yang rajin buat ibadat, lepas buat ibadat, cari makan, pejabat dunia untuk anak isteri, dia akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kita ni tak rugi. Kita tulang puluh cari rezeki siang malam untuk anak isteri, kita tak rugi. Setiap peluh yang keluar tu Allah Ta'ala gandakan pahala. Allah Ta'ala akan bagi kat sana, ke akhirat. Bagi ke akhirat lagi besar, lagi hebat. Kadang-kadang rezeki yang Allah Ta'ala hantar dekat kita tu untuk anak dan isteri kita. Rezeki isteri kita melalui suami, rezeki anak kita melalui suami. Dia hantar dekat kita. Gaji 15,000. 15,000 tu untuk isteri dan untuk anak dan sebagainya. Ni dia habis dekat dia seorang. No. Dia tekak sport rim baru, dia beli kereta baru. Dia buat yang tu. Bininya sport pun tak ada. Sport pun tak ada. Tu salah lah tu. Salah untuk. Jadi kita pun setakat beramal Islam mengandungi bermacam-macam peraturan. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin washabihi ajma'in. Allahumma waffiqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.